Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi pembentangan kumpulan Muda 206. Nama kumpulan Bougainvillea. Bougainvillea. Okey. Baik. So pada pagi ini merupakan giliran untuk kumpulan anda Muda 206 untuk membentangkan projek anda. Baik, untuk makluman projek anda ini atau pembentangan anda ini akan dirakam untuk memudahkan anda menyemak kembali atau membuat sebarang penambahbaikan berdasarkan kepada komen-komen yang akan diberikan oleh guru penilai. Untuk makluman anda, juga guru penilai yang akan menilai sesi pembintangan anda pada hari ini adalah uh, Cikgu Haiza dan juga Cikgu Hafizah. Dan tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil kumpulan Muda 206 untuk membentangkan tajuk yang pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Daniel Syamil bin Torhimi dan saya mewakili kumpulan Bougainvillea, ID kumpulan Muda 206. Dan tajuk projek satu kami ialah Kita Baik Ramai Sayang. Okey, baiklah, slide seterusnya. Baiklah. Tema untuk tajuk kami ialah Sasia Terpuji, Pembinaan Sasia, Murid dalam Situasi Norma Baru. Baiklah, objektif projek kami yang pertama ialah membantu rakan-rakan sebaya dalam menetapkan ciri-ciri seseorang insan yang memiliki sifat sasia terpuji dan minda yang cerdas. Yang kedua, menyampaikan mesej yang mudah difahami agar dapat melahirkan insan yang terpuji. Yang ketiga, melahirkan generasi bersasia tinggi. Sasaran projek kami ialah, projek ini disasarkan kepada masyarakat kita terutamanya generasi muda seperti Zoomers. Jadi di sini adalah ahli jawatan kuasa untuk kumpulan Bougainvillea bersama dengan guru penyelia. Baiklah, dia diminta dipersilakan saudara Ainur untuk menerangkan ringkas projek. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ainur Hanani selaku setiausaha untuk projek 1. Saya akan menerangkan tentang penerangan ringkas projek 1. Kenapa pilih tajuk ini? Kami memilih tajuk Kita Baik Ramai Sayang kerana sifat baik adalah antara sifat yang terpuji selain daripada sifat jujur, amanah dan sebagainya. Kenapa yakin boleh buat tajuk ini? Kami yakin kami boleh buat tajuk ini kerana sifat baik itu ada pada setiap manusia. Sifat baik ini telah dicemari dengan sikap yang tidak baik seperti sombong, tamak dan riak. Selain daripada itu, kami juga hendak membina generasi yang mempunyai sasiah diri yang terpuji sejak daripada bangku sekolah. Bak kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apa perancangan kumpulan? Kami dari kumpulan Bougainvillea merancang untuk membuat video lakonan kreatif berdurasi 8 minit yang dilakukan oleh ahli kami sendiri dan dibantu oleh guru kaunselor daripada sekolah masing-masing. Video yang akan kami persembahkan ini membawa tajuk Kita Baik Ramai Sayang. Video ini akan menerangkan sedikit sebanyak ataupun secara ringkas berkaitan tajuk kumpulan kami. Sumber info. Sumber info dari hasil perbincangan daripada ahli kami sendiri dan rangka projek yang diberikan oleh penyelia. Kami juga ada meminta bantuan dari guru penyelia sekolah dan juga info daripada Google. Bagaimana nak buat projek? Kami akan menghasilkan video yang berdurasi 10 minit yang berkaitan dengan tajuk projek kami iaitu Kita Baik Ramai Sayang. Minta maaf mengganggu. Ino, kamera dah buka ke Ino? Oh, kena buka kamera ya? Ya, kena buka kamera.
Oh, sekejap. Nampak. Okay, nampak ke? Okay, nampak Okay. Okay. Okay, nampak. Terima kasih. Okay. Mula balik Kami akan menghasilkan video yang berdurasi 10 minit yang berkaitan dengan tajuk kami iaitu Kita Baik Ramai Sayang. Video yang kami tayangkan adalah hasil daripada bantuan dan kerjasama dari seluruh ahli pasukan kami sendiri dan turut dibantu oleh guru bimbingan dan kaunseling sekolah masing-masing. Impact Project, saya menjemput saudari Nuri Nazira untuk menerangkan tentang Impact Project. Okay, saya selaku Nuri Nazira selaku bendahari akan membentangkan tentang Impact Project. Impact Project terbagi kepada 4 iaitu daripada segi sendiri, sekolah, masyarakat dan negara. Sendiri, membina sasiar diri yang tinggi agar boleh menjadi tauladan kepada orang lain. Yang kedua, membentuk diri untuk menjadi murid yang cemerlang supaya berjaya di dunia maupun akhirat. Poin sekolah dapat membina identiti sekolah yang cemerlang dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Pada segi masyarakat, mendidik masyarakat yang berbudi bahasa antara satu sama lain. Yang kedua, melahirkan rasa kekitaan dalam organisasi sosial masyarakat. Pada poin negara, melahirkan negara yang lebih harmoni. Yang kedua, membantera jenayah dan mengelakkan perebutan sesuatu perkara. Kelebihan yang akan diperolehi. Pertama, dapat memberikan kerjasama antara satu sama lain tidak mengira agama atau bangsa. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah secara matang dan rasional. Yang ketiga, menghasilkan idea di luar kotak iaitu think outside the box. Yang keempat, dapat melahirkan komuniti yang bertolak ansur dan berakhlak baik antara satu sama lain. Dan yang kelima, menunjukkan bagaimana seseorang itu disenangi ramai. Sejauh mana kelebihan ini akan diterima generasi muda? Kelebihan ini akan diterima baik generasi muda jika kami menggunakan cara yang kreatif untuk menarik minat remaja di luar sana untuk menonton video kami dan berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang tajuk Kita Baik Ramai Sayang. Okay. Saya mempersilakan saudari Akish untuk membentangkan harapan projek. Harapan projek. Diharapkan pengguna bahan projek ini mendapat input positif seperti keinginan untuk memperbaiki sasiar diri. Selepas tamat projek, apa yang diharapkan dari Akish, minta maaf. Yang slide ni saya akan buka. Akish akan buka kamera. Boleh? Boleh. Harapan projek. Diharapkan pengguna bahan projek ini mendapat impak positif seperti keinginan untuk memperbaiki sasiar diri. Selepas tamat projek, apa yang diharapkan daripada projek ini? Kami berharap projek ini dapat membawa impak positif kepada pelbagai pihak dan individu, contohnya ibu bapa, remaja, kanak-kanak dan ramai lagi. Apa hala tuju kumpulan selepas ini? Kumpulan ini akan terus kekal seperti sedia kala
dan tidak dibubarkan kerana kumpulan ini mendatangkan pelbagai faedah. Projek ini akan ke mana pula? Projek ini akan disebarkan di pelbagai platform agar dapat memberi impak untuk jangka masa yang panjang. Selain itu, projek ini juga berkemungkinan akan dikembangkan lagi. Harapan kepada pengguna bahan projek ini. Harapan kami terhadap pengguna ialah mereka dapat memperbaiki dan mereka dapat mengambil sisi positif projek ini agar dapat membantu mereka membentuk sasiah yang terpuji. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan Muda 206. Okey, dipersilakan Cikgu Haiza. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera ya semua. Okey, terima kasih pada yang bentang ya. Tuan Daniel ya, Tuan Daniel selaku ketua ya. Okey, pertama tajuk anda buat baik semua sayang ya. Okey, dari situ cikgu nak sentuh tentang carta organisasi. Carta organisasi itu anda masukkan sekali dengan skop tugas ya, sepatutnya anda pisahkan. Jadi pertama anda tunjuk kat cikgu tadi tapi anda tak present pun tentang skop tugas. Boleh tak anda present semula tentang carta organisasi dan skop tugas tadi? Sebab pertama cikgu tak nampak sebab dia terlampau kecil bila masuk dalam carta organisasi tadi dia. Ya. Lepas tu perasan tak kamu skip tadi bahagian carta organisasi tu, bahagian skop tugas anda dah tak terangkan dah. Tu buka baik semula. Carta organisasi. Boleh saya bacakan semula untuk cikgu? Boleh, tunjuk sekali slide tu. Sambil tunjuk slide, sambil baca baik semula. Tuan Daniel buka, saya akan baca. Nampak tak? Terlampau kecil dan kamu skip baca tadi. Apa ni, cuba rotate kan telefon tu. Telefon tu bagi dia auto rotate supaya dia boleh lebih besar dan play kan dia. Boleh play tak ni? Tak apalah, besarkan tak apa. Besar guna jari je lah, tak apa. Macam tu. Okeylah. Okey, silakan. Kejap ya. Sebab Tak apa, tak payah saya terangkan tak pun tak nampak. apa. Tak apa, tak payah terangkan pun tak apa. Cikgu Aizah boleh terus komen. AJK Project, Penasihat SMK Kusel, Encik Fatin bin Zahir, Penasihat SMK Jugra, Puan Gandhi Mati Anak Perempuan Kasih Nathan, Penasihat SMK Meru, Puan Fazliana Batiman, Ketua Pengarah Projek Baki Batrisha binti Syafi'i, PRSM 2054. Skop tugas memberi arahan kepada ahli kumpulan, membuat slide, membuat carta organisasi, membahagikan tugas dan memberi idea. Penolong Ketua Pengarah Projek, Tuan Daniel Jamil Bentul Rahimi. Skop tugas membantu Ketua Pengarah, memberi arahan kepada ahli kumpulan, mengingatkan tugas yang telah dibahagikan oleh Ketua Pengarah, membuat penerangan ringkas projek dan memberi idea. Setiausaha Projek 1, Ainur Hanani binti Mat Yatim, PRSM 2046. Skop tugas membuat sasaran projek, memberi idea dan membuat objektif projek. Setiausaha Projek 2, Iman Nur Hafiz bin Syamsul, PRSM 2055. Skop tugas membuat harapan projek dan memberi idea. Bendahari Nuri Nazirah binti Nur Azman, PRSM 2053. Membuat impak projek, merancang perbelanjaan kumpulan dan memberi idea. AJK Project, Raymond Anak Lelaki Subramaniam, PRSM 2052, memberi idea.
Ahli aktif Siti Norzulaika binti Zuraidi, PRSM 2056. Skop tugas: membuat sasaran projek, menulis keseluruhan skrip projek 1, membantu ketua pengarah dalam projek dan memberi idea. Ahli aktif Muhammad Azam bin Sa'ad, PRSM 2048, membuat penerangan projek dan memberi idea. Okey. Okey, skop tugas tadi cikgu nampak banyak kepada pra-perbentangan ya. Jadi untuk buat video ni cikgu tak nampak lagi. Okey, cuba bagi tahu cikgu apakah dia ciri-ciri baik? Sebab ciri-ciri baik ni sangat umum Jadi boleh tak cikgu tahu apakah dia ciri-ciri baik yang akan sampaikan dalam masa 8 minit tu? Apakah dia pengisian dalam video anda nanti dan bagaimanakah anda membahagikan tugas ya? Maksudnya cikgu kat sini adalah apakah sebenarnya isi kandungan baik tu? Baik tu sangat umum. Jadi sebab itulah perasan tak objektif anda pun anda ulang semua orang bersikap sasiah cemerlang baik. Harapan pun ulang baik semula, sasiah baik cemerlang ya. Harapan, impak pun semua anda ulang baik semula perkataan tu. Jadi cikgu nak tahu apakah dia ciri-ciri baik yang anda akan tonjolkan dalam video nanti. Baiklah cikgu, untuk video kami ciri-ciri baik ada video kami tu adalah banyak cikgu. Seperti baik hati, prihatin, bertimbang rasa. Sebab kami akan buat skema seperti ada orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Dan macam mana orang baik ni diterima oleh masyarakat dan orang baik ni kurang diterima. Dalam bentuk lakonan? Ya cikgu. So nanti macam ada slot yang ni tak baik. Lepas tu slot lepas ni pula ada yang baik macam tu. Ya macam tu cikgu. Itulah cikgu perlu tahu dalam masa 8 minit tu yang kata banyak sangat. Berapa banyak elemen yang awak akan letak dalam video itu. Ciri-ciri baik tu. Sebab ada pula perbezaan antara ni baik ni tak baik kan. Tu banyak tu. Lepas tu nak bezakan lagi. So, ada berapa elemen semuanya? Kami akan buat seorang pelajar sekolah daripada akhlak yang tidak baik dan akan ada PRS yang merubah dia menjadi lebih baik. Dan dekat situ kita nampak perbezaan murid tersebut. Dari aspek apa tu? Apa cikgu? Pardon? Baik hati anda ni, anda nak tunjukkan dari aspek apa? Ciri-ciri baik hati ni, apa dia? Apa dia nak menunjukkan bahawa dia baik hati? PRS akan bantu dia dengan baik hatinya, bantu murid tersebut untuk membina akhlak diri yang lebih baik. Maknanya dalam masa 8 minit tu murid tu dia ada adab yang tak baik lah. Macam tu. Macam ni cikgu. Kami ada 2 cadangan untuk membuat video. Okay. Seperti yang Akish katakan, dia nak lakukan tentang seorang pelajar yang awalnya baik tapi akibat daripada pengaruh rakan-rakan dia jadi tidak baik. Kemudian PRS akan bantu murid itu dalam pelbagai masalah seperti dia berjumpa dengan guru kaunselor seperti itu cikgu. Dan video kedua, kalau video pertama ini tidak diterima, cadangan video pertama ini tidak diterima, video kedua adalah cerita tentang 2 orang iaitu yang bersifat tidak baik dengan baik. Yang baik itu kami akan tunjukkan daripada empat tajuk seperti prihatin, imbang rasa, pemurah, dan lagi satu apa guys? Baik hati. Baik hati tajuk baik hati bersama. dia tapi itu umum. Itu umum. Tak apa. Jadi maknanya 2 orang ada sifat baik dan tak baik. Jadi kamu akan anda faham tak kenapa cikgu tanya banyak? Sebab anda tak menerangkan ni pun dalam skop kerja anda tadi dengan penerangan projek. Nampak tak ya? Dia cikgu tak nampak. Kami faham cikgu. Okey. Jadi yang pertama anda nak buat
maknanya ada lakonan macam mana cara PRS membantu rakan yang tak baik tadi menjadi baik, betul Okey. Yang kedua, anda akan buat tajuk tentang dua orang ada sifat, ada dua orang maknanya dia ada perbandingan lah ya, maknanya menggunakan 4 elemen, maknanya orang yang baik macam mana perangai. Lepas tu satu lagi orang yang tak baik macam mana perangai, betul? Betul cikgu. Menggunakan Bergantung pada situasi. prihatin, timbal rasa dan pemurah mengikut situasi Tuan Daniel. Ya, seperti macam Bagus. Tak apa, awak boleh menerangkan, maknanya awak faham projek awak. Itu yang cikgu nak tahu sebab tadi anda tidak menerangkan pun tentang projek ni menyebabkan cikgu rasa macam terlalu umum. Jadi bila anda meletakkan perkataan baik hati untuk 4 perkara, maknanya anda tunjuk beza antara 4 elemen ni. Yang baik macam mana, sifat yang pemurah macam mana, sifat yang tak pemurah macam mana, betul kan? Betul cikgu. Jadi awak kena kaitkan dengan buat baik orang sayang. So macam mana perangai yang baik ni orang boleh terima, ya? Faham Okay. Betul cikgu. Tak ada masalah kalau awak nak buat tajuk satu yang buat dalam bentuk lakonan tadi ataupun buat tajuk kedua. Tapi bagi cikgu lah, pesanan cikgu lebih suka tajuk kedua awak ni sebab awak macam terus fokus pada 4 elemen sahaja dalam unsur baik hati. Nampak tak? Nampak cikgu. Kalau awak buat unsur satu yang berlakon dalam masa 8 minit tu, kita ada berbagai-bagai perkara yang kita boleh olah lagi dalam cerita tu. Tetapi katakanlah anda nak letak macam yang ni adalah menipu, tak menipu macam mana, ya macam tu ya, itu lagi fokus. Maksudnya macam kalau awak nak buat video satu ni, tajuk awak kena lagi fokus. Buat baik orang sayang melalui jangan menipu, macam tu. Nampak tak? Nampak. Baik awak ialah jangan menipu. Tapi kalau awak nak buat video nombor 2, awak kena tekankan, kena sebutlah 4 elemen ni ya. Nanti objektif awak betul-betul sebutlah membantu murid-murid menetapkan ciri-ciri baik seperti pemurah, prihatin, timbal rasa, macam tu. Dia direct terus. Nampak tak? Ya? Nampak cikgu. Jadi kedua dapat menyampaikan mesej murid-murid baik hati dalam aspek pemurah. Jadi awak boleh awak menggunakan unsur 3 atau 4 perkara tu saja untuk menggambarkan betapa baik, budi baik yang ialah yang murid suka tu ya. Okey, overall cikgu dah tak nak sentuh sebab cikgu dah sentuh tadi. Itu saja dari cikgu. Terima kasih. Tania. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih cikgu Haiza. Cikgu Hafizah nak tambah sikit ke atau ada apa-apa nak tambah? Silakan. Okey, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Bagi cikgu tak ada apa sebab yang cikgu Haiza dah bagi komen tadi dah cukup menyeluruh ya. Cuma tengok balik kamu punya penulisan objektif dan impak, nampak macam tidak begitu selaras di antara objektif dan impak. Contoh dia objektif ada menyentuh bahagian lain tapi impak tu bahagian lain. Tu saja daripada cikgu ya. Bagi balik dari segi penulisan. Itu saja cikgu Aslam. Okey, terima kasih. Saya pun tak ada apa sangat, cuma daripada saya pastikan semak semula ejaan, tata bahasa, tanda baca. Dan bila kita sebut pasal pembentangan dan juga ringkasan, mestilah buat dalam bentuk ringkasan. Ya, sebab saya tengok tadi banyak benda yang kamu masukkan dalam slide. Okey, saya perasan yang kamu menjawab setiap persoalan yang saya tulis dalam garis panduan. Tak perlu pun sebenarnya menjawab semua, hanya beberapa saja. Contohnya macam yang di belakang sekali tu, last sekali tu ada yang berkaitan dengan harapan tu kan. Kamu jawab setiap persoalan yang saya tanya. Tidak perlu. Kalau boleh, kamu rangkumkan balik semua yang kamu jawab tadi tu dalam 2-3 slide tu, dalam satu slide je. Buat ringkasan pendek-pendek je. Buat bulat, buat numbering cukup. Tak payah sampai kena buat slide lain, tak perlu. Okay, so, tolong ringkaskan keyword sahaja pun dah cukup sebenarnya, asalkan orang faham apa yang kamu nak bawa. Okay, yang lain-lain tak ada masalah, dapat perbaiki je lah apa yang perlu diperbaiki daripada yang telah dinyatakan tadi. Okay, teruskan dengan tajuk yang kedua pula, silakan. Untuk projek 2 ya cikgu? Ya betul, projek 2 pula. Ini dah sihat. Okey, saudara Adam, Azam, ready dah? Azam, sila buka kamera ya. Okey.
Yang lain semua mute ya. Okey, ini adalah slide kedua daripada kumpulan kami. ID kumpulan kami adalah Muda 206 dan nama kumpulan kami Bougainvillea dan kami membawa tajuk Minda Sihat Menjana Masa Depan, menjamin masa depan ya. Tema yang kami ambil adalah minda sihat, iaitu mengekalkan minda sihat dan sejahtera dalam situasi normal baharu. Objektif projek menyebarkan kepada semua masyarakat betapa pentingnya mempunyai minda yang sihat. Seterusnya, dapat memotivasikan orang lain untuk mempunyai minda yang sihat. Akhir sekali, merungkai kesan-kesan buruk agar dapat membuka minda kepada para pengguna. Sasaran projek kami ialah, sasaran utama projek ini ialah para remaja yang sering mempunyai masalah berkaitan mental. Namun begitu, bahan projek ini juga dapat dimanfaatkan oleh pelbagai golongan masyarakat. Kita bentang semula ke AJK ni? Ya, sebab awak tak cerita kat sini, awak letak skop tugas, jadi awak kena ceritalah skop tugas kat sini, kecil sangat ni. Okay. Okay. Skop tugas ni sama seperti skop tugas projek 1 tadi. Oh, okey. Kami akan bincangkan skop tugas ahli masing-masing. Kami mulakan dengan Ketua Pengarah. Maaf ya, agak kurang clear. Istina Balkis Bartrisha Syafi'i. Skop tugas beliau ialah memberi arahan kepada ahli kumpulan, membuat slide, membuat carta organisasi, membahagikan tugas, menulis untuk projek dan akhir sekali memberi idea. Seterusnya, saya akan penolong Ketua Pengarah Daniel Tuan Syamil bin Tuan Rahimi. Skop tugas beliau ialah membantu Ketua Pengarah memberi arahan kepada ahli kumpulan, mengingatkan tugas yang telah dibagikan oleh Ketua Pengarah. Seterusnya, membuat penerangan ringkas projek. Akhir sekali memberi idea. Seterusnya, setiausaha projek 1. Bentar ya. Ainur Haryani binti Mak Yatim, PRSM 2046, membuat sasaran projek, memberi idea dan membuat objektif projek. Setiausaha projek 2, Iman Nur Hafiz bin Syamsul, PRSM 2055, membuat harapan projek dan memberi idea. Bendahari, Nuri Nazirah binti Nur Azman, PRSM 2053, membuat impak projek, merancang perbelanjaan kumpulan dan memberi idea. AJK projek Raymond anak lelaki Subramaniam, PRSM 2052, mencari idea. Ahli aktif Siti Nur Zulaika binti Zuraidi, PRSM 2056, membuat sasaran projek, menulis keseluruhan skrip projek 1, membantu Ketua Pengarah dalam projek dan memberi idea. Ahli aktif Muhammad Azam bin Saad, PRSM 2048, membuat penerangan projek dan memberi idea. Mempersilakan saudara Iman Nur Hafiz untuk membentangkan penerangan ringkas projek. Okey, terima kasih kepada Akish. Kenapa pilih tajuk ini? Kami memilih projek ini kerana hal ini sering terjadi pada rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan sama ada di peringkat kanak-kanak, remaja maupun dewasa. Kami yakin yang kami boleh menjayakan projek ini
kerana masalah ini ialah masalah umum yang sering berlaku. Seterusnya, kami yakin boleh buat tajuk ini kerana kami yakin kami boleh buat tajuk ini pada zaman sekarang. Masyarakat berfikiran terlalu terbuka dan terikut-ikut dengan budaya barat sehingga rela mengenepikan budaya kita yang hampir ditelan zaman. Dan kami akan menggunakan sifat terbuka masyarakat tersebut dan membuka minda mereka untuk tidak lupa untuk mengekalkan minda yang sihat sambil mengamalkan budaya kita. Sumber projek info dari mana? Sumber info kami ialah daripada Google dan pendapat umum melalui kaedah temuduga atau soal selidik. Untuk memulakan projek ini, kami akan mencari maklumat yang berkaitan agar projek ini bermanfaat dan diterima semua lapisan umur. Apa perancangan kumpulan? Kami merancang untuk membuat video. Hal ini kerana kaedah ini dapat menyampaikan fakta dan perkara yang kami ingin sampaikan kepada para pengguna dengan tepat dan efektif. Seterusnya, kami akan mula membuat video. Fasa terakhir pembikinan projek ini, kami akan membuat suntingan supaya projek ini lebih kemas. Projek ini akan dijayakan oleh semua ahli kumpulan Bougainvillea dan rakan-rakan sekolah. Bagaimana nak buat projek? Untuk membuat projek ini, kami akan mengumpul semua info yang berkaitan dengan tajuk projek kami, iaitu minda sihat menjamin masa depan. Selepas itu, kami akan membuat video lakonan kreatif yang berdurasi 8 hingga 10 minit dan kami akan hantar ke platform media sosial. Mempersilakan saudara Raymond anak lelaki Subramaniam membentangkan impak projek. Impact Project. Impact Project terdiri daripada 4, iaitu diri sendiri, rakan, masyarakat dan sekolah. Diri sendiri dapat membentuk seseorang supaya selalu berfikiran positif dan mengelakkan daripada perkara-perkara yang berkemungkinan besar boleh merosakkan minda kita. Rakan. Melahirkan rakan sebaya yang boleh mengajak kita melakukan aktiviti yang bermanfaat bersama. Yang kedua pula, kita dapat mengajar rakan-rakan kita supaya mereka tidak akan melakukan kerja-kerja negatif dan boleh menjadi contoh yang baik kepada murid-murid lain. Masyarakat. Melahirkan masyarakat yang boleh bertolak ansur dan tidak mengakibatkan salah faham dan konflik. Sekolah dapat melahirkan suasana sekolah yang aman agar proses pembelajaran lebih seronok dan harmoni. Projek ini dapat membuatkan kami rakan sebaya, rakan sekolah, masyarakat dan negara menjadi lebih tentang kepentingan mempunyai minda yang sihat agar potensi setiap individu dapat dikembangkan supaya dapat memajukan negara dan bangsa manusia. Kelebihan yang akan diperolehi. Kelebihan yang akan diperolehi ialah meyakinkan semua orang berfikir secara positif demi memilih arah hidup yang betul bagi menjamin masa hadapan mereka. Meyakinkan supaya semua orang berfikiran positif. Sejauh mana kelebihan ini akan diterima generasi muda? Kami jangkakan yang benefit projek ini akan diterima oleh semua orang, terutamanya generasi muda. Mempersilakan saudari Siti Norzulaika binti Zuraidi untuk membentangkan harapan projek. Terima kasih Akish. Harapan projek, kami sekumpulan berharap agar projek lakonan video kami ini dapat dimanfaatkan pelbagai pihak dan dapat memberi info kepada semua orang.
Maaf saya ganggu kejap. Fatihah, dah buka kamera belum? Dah. Dah. Selepas tamat projek, apa yang diharapkan dari projek ini? Kami berharap agar projek ini dapat mengungsikan ilmu kepada semua pihak untuk sentiasa berfikiran positif dan bergiat cergas untuk memiliki minda yang sihat serta masa depan terjamin. Apa hala tuju kumpulan selepas ini? Kumpulan kami iaitu Bougainvillea akan terus kekal dan bersedia untuk menjalankan tugasan yang seterusnya. Kami juga akan tetap menyebarkan bahan projek ini agar dapat dimanfaatkan untuk jangka masa yang panjang. Harapan kepada pengguna bahan projek ini. Harapan kami semua kepada pengguna selepas melakukan projek ini adalah supaya mereka dapat menggunakan dan mempraktikkan ilmu yang diberi sepanjang projek ini dijalankan dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan Muda 206. Baik, dipersilakan Cikgu Hafizah. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Pertama sekali buka balik slide tu saya nak tengok. Kurang jelas lah Cikgu. Hello? Boleh? Okey. Okey. Minta tolong buka balik slide saya nak tengok daripada mula. Daripada objektif. Okey ya. Dari segi untuk kumpulan ni, dari segi pembinaan objektif saya dapat lihat ya, objektif dah ditulis dengan jelas dan begitu baik. Buka ke sasaran. Okey, sasaran utama projek ni ialah para remaja yang mempunyai masalah berkaitan mental. Perkataan kat situ berkaitan mental. Kita buat program untuk minda sihat kita lebih suka kalau digunakan perkataan kesihatan mental Kalau berkaitan mental dia ada dua sakit mental asing. Itu bukan dalam bidang kita. Kita kesihatan mental baiki ayat tu dia sensitif sikit. Namun begitu bahan projek ini dapat dimanfaatkan oleh pelbagai golongan masyarakat. Jadi saya melihat kat sini sasaran projek sangat luas. Sangat luas Remaja. Remaja mana? Remaja Malaysia. Golongan masyarakat Malaysia sangat luas Kemudian bila kita pergi ke bahagian impak ditulis dan dipecahkan kepada 4 bahagian tadi Cuba selarikan di antara penulisan objektif dan impak okey, nampak. Bila sampai dekat impak diri sendiri, impak terhadap rakan, masyarakat dan sekolah. Cuba untuk selarikan impak ditulis dengan begitu baik. Kemudian saya melihat pembahagian tugas juga begitu baik, cuma ada bahagian-bahagian yang sangat general. Contohnya tugasnya adalah memberi idea. Idea berkaitan dengan apa? Kita bagi lebih khusus Idea berkaitan dengan kesihatan mental ke, idea berkaitan dengan tahap kesihatan mental dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia ke. Okey. Kemudian saya melihat rasional pemilihan tajuk itu bagus. Kemudian kumpulan ini membentangkan bahagian sumber sumber untuk projek ini daripada temu bual bagus, daripada soal selidik bagus dan juga daripada bacaan Google. Kemudian apabila ada tadi yang membentangkan berkaitan dengan perancangan video, yang tu saya tak nampak jelas. Sekarang ni video ni kontennya tu apa? Saya tak nampak dengan jelas. Okey? Yang tu saya nak tanya balik. Boleh cerita dekat saya, perancangan video ni kontennya apa? Apa isinya? Apa ceritanya? Tajuk besar dia, minda sihat menjamin masa depan. Besar tajuk tu. Mungkin boleh dikecilkan macam Cikgu Haizah tegur yang tadi punya. Mungkin kita boleh kecilkan kepada minda sihat ni khusus untuk mengurus emosi seharian.
Jadi kontennya bagaimana nak melalui aktiviti harian, berdepan dengan cabaran emosi, kemudian apa yang kita buat supaya boleh jadi satu pendidikan kepada kumpulan sasaran kita. Jadi saya nak dengar penjelasan ahli kumpulan ini. Sebenarnya apa plan you, konten lakonan video you tu? Saya tak nampak dengan jelas. Siapa yang boleh jawab? Ke ketua sendiri ke? Tuan Daniel ke? Tak jawab? Akish? Okey, maaf je cikgu kerana kurang kami meletakkan kurang konten yang akan menjadikan kurang faham lah cikgu. Okey. Macam ni. Seperti kita tahu video ni kami rancang untuk membuat lakonan ya cikgu. Okey, lakonan. Tentang bagaimana kesihatan minda kita ni akan mendorong kehidupan seorang itu. Okey. Baik cikgu, macam seperti yang projek satu, ini adalah cadangan saya. Ada projek, ada video, tak silap saya ada orang yang buat cadangan lain untuk video lain, tapi ini cadangan saya daripada untuk kumpulan ini. Kami akan membuatkan bagaimana seperti hidup orang yang minda sihat dan minda yang tidak sihat. Bagaimana dia akan mengambil keputusan apabila menghadapi sesuatu masalah. Okey. Macam ni ya Tuan Daniel. Kalau kita cakap tentang minda sihat itu dia begitu besar ya. Contoh yang pertama, minda sihat boleh mengurus emosi dengan baik setiap hari. Satu. Yang kedua, yang menunjukkan kehidupan orang yang minda sihat, hubungan dia dengan rakan-rakan sekerja, rakan-rakan sekolah begitu dijaga dengan baik. Itu satu lagi contoh minda sihat. Kemudian dia boleh bekerja, memajukan dirinya, dia boleh belajar, memajukan dirinya sampai dia boleh berjaya. Itu juga minda sihat. Jadi saya nak tengok kumpulan ni, you nak skop minda sihat tu bahagian apa? Bahagian urus emosi ke? Bahagian urus hubungan dengan rakan-rakan sekerja, rakan sebaya ke? Ataupun nak tunjuk apa sebenarnya? Skop ni. Sebab tajuk ni besar. Kami akan menunjukkan bagaimana orang yang minda sihat menguruskan kehidupan seharian dan membuat keputusan sebagai seorang pelajar di sekolah. Mengambil keputusan yang lebih rasional sebab minda dia sihat. Yes, itu yang saya nak dengar supaya saya nampak kumpulan ini buat lebih fokus kepada mungkin satu atau dua aspek sahaja. Macam teguran Cikgu Haiza dalam yang pertama tadi. Dan saya nampak, Cikgu nampak kumpulan ni banyak idea tetapi tak dapat bentang dengan baik dalam projek ini. Itu yang kami banyak tanya dan kami soal supaya idea sebenar you keluar. Benda tu tidak ada atas slide. Ya. Tahniah, terima kasih. Sikit teguran bahagian teknikal ya bila kita nak buat pembentangan. Ya, sama. Bagus Tuan Daniel. Cikgu suka cara Tuan Daniel memimpin kumpulan. You remind kawan-kawan on the camera. Cikgu nampak you agak tegas ya, bagus. Dari segi teknikal ya, hati-hati kumpulan ni bila kita buat slide nak bentang ya, hati-hati dengan saiz tulisan dan warna yang digunakan. Tadi ahli kumpulan ni nak bentang pun dia susah nak membaca sebab tak nampak kan. Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kumpulan ni dapat buat projek ni dengan begitu baik dan cemerlang. So, tahniah. Okey, terima kasih Cikgu Hafiza. Cikgu Haiza ada nak tambah lagi tak? Silakan. Tak ada apa dah, semua dah cover dengan Cikgu Hafiza. Okey, tanya kumpulan. Okey, terima kasih. Okey, di pihak saya, Cikgu Hafiza pun dah sebut tadi dah pasal tulisan apa semua, semua dah betul. Okey, saya nak tambah satu lagi perkara yang mungkin kebanyakan ahli kumpulan di mana-mana sahaja selalu silap dan selalu abaikan. Kepentingan slide kepada semua ahli kumpulan mesti ada slide untuk rujukan masing-masing. Sebab apa? Jika berlaku sesuatu perkara, sebagai contoh tadi, tak nampak. Sekurang-kurangnya dia ada slide dia sendiri yang dia boleh rujuk, dia boleh tengok. Itu pentingnya kenapa semua orang kena ada slide. Tak boleh simpan satu seorang. Yang tukang bentang tu lah yang akan pegang. Tak boleh macam tu. Okay. So boleh-bolehnya semua kena ada. Okay. Dari segi tulisan, ya memang penting. Ada banyak perkara yang kena tengok balik semula. Carta organisasi, tolong tolong pisahkan carta, skop tugas. Okay. Gambar mesti yang proper, sila tengok balik pada yang lain-lain, tengok balik macam mana keadaan kumpulan-kumpulan lain punya carta organisasi buat rujukan.
Okay, yang lain-lain tak ada masalah. So kita boleh saja dan juga antara perubahan yang kamu kena buat ialah kamu kena masukkan balik yang dah betul-betul fokus punya apa ni orang kata perancangan dan juga perancangan yang dah fokus betul-betul macam yang telah dikomen oleh Cikgu Hafizah dengan Cikgu Haiza tadi dalam slide. Yang benda-benda yang tak penting, saya tengok sebenarnya banyak yang kamu present ni benda-benda yang tak penting. Too much information. Tapi benda yang informasi yang kami nak tak ada. Sebab tu kami bertanya-tanya. Apa yang kami tanya tu sepatutnya ada dalam slide. Tapi benda tu tak ada. Tu yang kita mencari-cari dengan bertanya-tanya. So banyak benda yang tak perlu pun. Slide pun macam banyak yang tak ada kaitan sebenarnya. Okay. So kami boleh luluskan kumpulan ini punya projek. Okay. Tapi dengan pindaan-pindaan yang perlu dibuat dengan sebaiknya. Okay, so tolong ambil perhatian nanti bila video ni dah di-upload dalam YouTube saya, semak balik, buat penambahbaikan daripada apa yang telah pun dikomen oleh guru-guru. Okay, so tolong ambil perhatian dan berikan kerjasama, siapkan dulu slide ini dan barulah kamu buat projek kamu yang seterusnya. Okay, so di pihak saya terima kasih banyak-banyak. Ampun maaf kalau ada salah silap daripada pihak kami yang mungkin komen tu rasa macam terlalu harsh kepada kamu ke, rasa teruk sangat, oh cikgu ni dahsyatnya, ganas sangat, garang sangat memberi penilaian, tak semestinya, tapi untuk kebaikan kamu juga. Okay, so itu saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.